Ya, terima kasih. Kalau boleh alih ke tajuk yang lain. Sebab masa saya pun dah habis tajuk itu. Cuma saya nak beri satu peringatan. Janganlah karena kita ini takut pada tekanan-tekanan mereka, sehingga kita membiarkan perbuatan biadab seperti itu berleluasa dan bertambah berleluasa nanti dalam negara kita. Ini akan menjejaskan keharmonian rakyat seluruhnya, bukan saja umat Islam. Isu yang ingin saya sentuh, saya pun tidak mau memanjangkan untuk memberi peluang dan rakan-rakan yang lain untuk berucap, walaupun teks ucapan saya masih panjang lagi. Saya akan menyentuh tentang soal rasuah, pembentrasan rasuah. Lalu saya telah menyatakan bahawa tindakan bukan saja perlu diambil sehingga ke akar umbi, tapi saya menekankan tindakan mesti diambil walaupun sampai ke kemuncak rasuah itu. Akar umbi orang-orang bawahan, pegawai-pegawai rendah, memang kita akui BPR membuat penyiasatan dan tindakan diambil. Kopral polis, konstabel polis. Yang Muhammad, setiap Parlimen bangun jelun pembangun. Saya tak bagi. Dua-dua pun tak payahlah. Sila duduk. Jelun saya bagi ya. Saya bagi jelun. Kalau saya bagi dah tadi dia mengapu, saya tak mau. Ada. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan Datuk Ketua Pembangkang. Dalam konteks UMNO mengakui Malaysia sebuah negara Islam, dan juga tadi Sungai Petani dan juga Seri Gading, ada satu surat di tangan saya ini daripada Setiausaha UMNO bahagian Kapar yang ditujukan kepada semua ketua UMNO cawangan dalam bahagian Kapar, Selangor. Garis panduan program agama. Minta izin saya bacakan. Dengan hormatnya dimaklumkan saya diarah untuk menarik perhatian ketua-ketua cawangan mengenai perkara di atas. Adalah diperhatikan akhir-akhir ini ada cawangan UMNO, cawangan-cawangan UMNO dalam bahagian Kapar yang menganjurkan program-program agama seperti ceramah-ceramah, pengajian, forum dan sebagainya. Tuan-tuan adalah diminta supaya lebih berhati-hati apabila mengundang para penceramah atau ustaz untuk mengisi program-program tersebut, kerana terdapat penceramah-penceramah agama yang menggunakan ayat-ayat Quran dan hadis sebagai dalil dan hujah untuk merendah-rendahkan perjuangan UMNO. Sebagai contoh, pada 7 hari bulan September 1996, kalau panjang sangat, jangan payahlah. Sikit, satu paragraf lagi. Satu majlis forum telah diadakan di Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Kelang. Salah seorang ahli panel forum itu telah menghuraikan ayat 36 surah Al-Ahzab yang menjelaskan kesesatan mereka yang memilih hukum selain dari hukum Allah, termasuk juga mereka yang menolak hukum hudud dalam Al-Quran. Kita tidak boleh menerima hujah dari Quran seperti itu, kerana ini akan menjauhkan sokongan rakyat kepada UMNO. Kita menolak hukum Quran kerana ianya bersesuaian dengan semangat barisan nasional bagi mengekalkan kuasa dalam negara ini. Kejahilan masyarakat dalam agama berarti keuntungan kepada perjuangan kita. Ini. Ya. Ini lambang UMNO ada di sini. Cukuplah. Ya, minta komen Ketua Pembangkang. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Sahabat saya berjelun, itulah memang sikap UMNO, macam itulah. Saya kata kita ada bukti-bukti semua. Terima kasih atas maklumat tambahan yang diberikan oleh Muhammad Jelun. Saya ingin bercakap sedikit lagi tentang rasuah ini. Bagaimana saya katakan tadi, tidak cukup bertindak sampai ke akar umbi, sedangkan di puncaknya dibiarkan. Kita mesti bertindak ke akar umbi dan ke kemuncak. Ini kalau ada orang-orang yang di puncak diadukan, dibuat laporan tentang penyalahgunaan kuasa mereka, penyiasatan dibuat, kemudian senyap sepi. Tetapi kalau orang-orang bawahan, akar umbi, konstabel polis, rendah kasta, itu diambil tindakan. Mana ada keadilan?
Tak ada kesungguhan. Banyak kes-kes penyiasatan yang didiamkan begitu saja. Termasuk kes Perwaja yang akhirnya Perwaja ditutup. Berapa bilion wang rakyat, wang negara telah dibelanjakan untuk Perwaja, injek dalam Perwaja. Penyelewengan dinyatakan, laporan audit menyatakan berlaku salah laku dan tidak jujur dalam pengurusan Perwaja. Tidak ada sebarang tindakan, kerajaan berhela kerana bank-bank tidak bersedia untuk memberi kerjasama. Baru-baru ini Perdana Menteri berucap menuntut supaya satu peraturan untuk membenarkan kerajaan menyiasat akaun mereka yang disyaki melakukan salah laku jenayah rasuah. Dan disebutkanlah dalam kes Perwaja, Bank Switzerland tidak bersedia untuk memberi kerjasama untuk membuat penyiasatan akaun mereka yang disyaki terlibat. Saya fikir usaha belum habis dibuat. Saya tak bagi, duduklah dia berdiri, apa buat legoh saya? Saya tak bagi. Sebab itu yang pertua pun akan minta saya jumatkan masa. Kenapa? Orang yang disyaki itu yang sudah ada separuh bukti, kalaupun tidak ada bukti yang lebih cukup, lebih lengkap. Separuh bukti, dakwakan dia. Bila dia di-charge di mahkamah, kerajaan boleh hantar pegawai tinggi BPR ke Switzerland untuk minta bank memberikan maklumat kerana orang telah di-charge di mahkamah. Memang bank tak akan beri maklumat simpanan seseorang yang tidak disabitkan kesalahan atau tidak disabitkan tuduhan. Dia tidak akan beri kerana dia ada etika dia. Kalau macam permintaan Perdana Menteri, tak ada orang nanti mau menyimpan wang dalam bank. Sebab tak ada kerahsiaan lagi. Ini berbahaya. Nak ikut rentak mereka menyiasat akaun-akaun pengganas dan siapa yang ada hubungan dengan pengganas, akhirnya orang yang tidak ada hubungan pun jadi mangsa kerana disyaki oleh mereka semata-mata Amerika yang mengesyakinya. Banyak syarikat-syarikat yang dibina oleh orang-orang Islam di Eropah terpaksa ditutup, bukan kerana mereka itu penjenayah, pengganas, tetapi mereka dianggap oleh Amerika. Ini semua adalah kerana sikap cemburu golongan Zionis tidak mau melihat umat Islam maju dalam ekonomi, dalam perniagaan, perdagangan mereka di Eropah. Mereka sahaja yang nak memonopolikan ekonomi Eropah. Bila ada orang-orang Islam yang bertapak di sana, mereka mencari pelbagai hela untuk menghalang kebangkitan umat Islam. Taskan orang yang berkenaan di mahkamah. Sudah ada bukti dan pernah kerajaan. Silakan. Saya ingin merujuk kepada kes Perwaja di mana seorang manusia yang bernama Eric Chia merupakan kawan rapat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di dalam parlimen ini juga saya telah mendedahkan penyelewengan dan juga loss dengan izin yang Kerajaan Negeri Terengganu terpaksa tanggung akibat daripada penyelewengan dan salah guna kuasa seorang manusia yang bernama Eric Chia. Persoalannya, Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Eric Chia ini, dia adalah satu-satunya manusia yang sehingga sekarang diberikan diplomatik pasport oleh Kerajaan Malaysia. Di parlimen ini juga saya bertanya, kenapakah manusia yang bernama Eric Chia yang sampai sekarang tidak dibawa ke mahkamah akibat daripada penyelewengan, salah guna kuasa yang melibatkan berbilion-bilion ringgit wang negara, bebas bergerak ke mana sahaja dengan menggunakan pasport diplomatik yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia. Minta penjelasan. Terima kasih. Sahabat saya yang berhormat daripada Kuala Terengganu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau kerajaan serius untuk bertindak kepada sebarang bentuk penyelewengan dan menyeret mereka yang menyeleweng itu kepada satu hukuman. Kerana ini melibatkan wang rakyat, wang negara berbilion ringgit. Kerajaan boleh buat tuduhan dalam mahkamah, charge Eric Chia. Kemudian pergi ke Switzerland, dapatkan maklumat tambahan.